generasi muda sudah tentu kualiti generasi muda sebenarnya adalah cerminan daripada kualiti anggota masyarakat yang lain. Kalau pemimpin-pemimpinnya benar-benar, kalau pemimpin bukan hanya pemimpin politik, pemimpin masyarakat, para alim ulama, kalau pemimpin agamanya, para ustaznya benar-benar tokoh-tokoh yang hebat, yang benar-benar menguasai pendekatan Islam itu, dan bukan hanya hebat berpidato, benar-benar memahami, menjiwai dan menghadami setiap urat, setiap titis darahnya itu benar-benar murni keislamannya. Saya kira kehebatan mereka ini sedikit sebanyak akan menyentuh, akan mampu menimbulkan inspirasi pada generasi muda. Tapi ini yang disentuh dalam buku ini. Dr. Majid Kailani membahagikan mereka yang mahu memperjuangkan Islam atau mereka yang memperjuangkan Islam pada dua golongan. Mereka yang menggunakan istilah khutaba dan fuqaha. Khutaba, para orator, para pemidato, mereka yang hebat bercakap, tetapi sebenarnya apa yang dicakapkan itu, apa yang dipidatokan itu pun tidak dihadamkan, dijiwai oleh dia yang bercakap. Ataupun satu golongan lain itu para fuqaha, mereka yang menggunakan istilah fuqaha ini dalam penggunaan yang bukan penggunaan lazim. Kalau kita guna lazim fuqaha ini, kita merujuk pada mereka yang menguasai undang-undang semata-mata, yang tahu undang-undang hukum fiqh. Tetapi maksudnya di sini adalah yang benar-benar faqih atau memahami tentang manhaj perubahan ini dan memahami Islam itu sendiri, menjiwainya dalam diri mereka. Jadi kalau perubahan yang kita ingin bawa ini kita melalui dan mengambil acuan para fuqaha, mereka yang benar-benar memahami, dan bukannya semata-mata para orator, para pemidato yang mungkin pandai bermain perasaan, emosi dan sentimen umat, menghiburkan umat dengan pelbagai janji dan harapan berasaskan nostalgia silam, menawarkan umat formula-formula yang sebenarnya naif dan simplistik. Ini kita tak akan menemui jawapan dan hasilnya, ya. Dan kita harus bersabar seperti yang Dr. Haris sebutkan tadi. Perubahan yang sebenar mengambil masa, tetapi bukanlah sampai beratus tahun. Kita lihat zaman Rasulullah SAW 23 tahun. Kita lihat dalam penghasilan terhasil generasi Salahuddin ini tidak sampai 100 tahun, puluhan tahun. Masih ada sempat lagi bertindang generasi, berselisih generasi. Terima kasih Tuan Haji Yusri, ya. Dan komen daripada Dr. Farid, silakan. Saya rasa kalau kita nak ubah jawat Kementerian Belia dan Sukan kepada belia sahaja, boleh. Tetapi kalaulah kita masih tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan belia itu, kalau kita ubah pun dia mungkin akan menghadapi masalah yang sama. Saya ingat sekarang ini yang penting ialah bagaimana kita mentakrifkan belia. Siapa dia belia itu? Sebab nantinya kalau dipisah pun, kalau orang hanya menganggap belia itu mungkin hiburan-hiburan yang penting, jadi program yang Kementerian Belia sahaja itu pun akan dipenuhi dengan benda-benda yang tidak bermanfaat pada belia juga. Jadi akhirnya saya ingat yang penting ialah kita harus melihat belia itu sebagai salah satu daripada insan yang sebenarnya tak berbeza dengan yang tua atau yang muda macam disebut tadi itu. Semuanya termasuk dalam konteks apa yang kita sebut sebagai insan, manusia. Dan siapa itu manusia? Sebab itulah kalau kita nak buat perubahan ini, kita harus terlebih dahulu memahami tentang konsep insan dalam Islam. Sebab kalau kita tengok masalah kita sekarang ni ialah kita hanya melihat keinsanan ini hanya daripada aspek fizikal saja, aspek jasmaniah saja. Sebab itu program-program belia yang kita ada sebahagiannya hanya mengisi keperluan jasmaniah. Itu yang bersukan sahaja, ataupun
makanan dan lain-lain lagi. Tetapi mereka lupa dalam Islam, dan Al-Ghazali menekankan dalam buku ini bahawa aspek yang paling penting dalam konteks kemanusiaan ialah kerohaniannya. Kerana manusia itu terdiri daripada roh dan jasad. Dan dalam Islam, roh itulah yang menjadikan manusia itu manusia, yang mentarifkan siapa itu manusia. Sebab kalau kita hanya melihat manusia dari segi jasmaniah saja, apa beza kita dengan haiwan yang lain? Malah lebih lemah lagi kita. Dengan gajah kita lebih kecil saiz kita. Dengan harimau kita lebih kecil lagi, kita punya kuku berbanding harimau. Dari segi ketajaman pandangan, helang lebih tajam pandangan daripada manusia. Dia boleh lihat sebatu jauh ke depan. Tapi yang menjadikan kita ini masih diberikan khalifah ini. Kenapa khalifah ini tak diberi kepada helang, tak diberi kepada gajah dan haiwan-haiwan yang lain? Diberikan kepada yang dinamakan manusia. Kerana kita ada aspek lain yang lebih tinggi lagi berbanding dengan hidupan-hidupan yang lain, iaitu akal kita dan juga roh kita. Dan aspek inilah yang harus kita bina. Kita bina dan kita kuatkan kalau kita nak membina seorang manusia. Jadi pembinaan manusia, bina insan yang kita sebut ni sebenarnya membina aspek akliyah dan kerohanian manusia itu dahulu, sebelum kita membina yang lain-lain. Yang jasmani kita tak susah mana, kan? Ada duit banyak beli makanan yang bagus-bagus, sehatlah dia, tak ada masalah. H1N1 pun mungkin dia takkan kena kalau dia punya metabolisme ke, dia punya antibody kuat. Tetapi yang dalam ni, yang ini kalau kita lupakan, kita abaikan pembinaan akliyah dan rohiyah ini, nescaya segala jenis penyakit nanti akan masuk. Tapi kita tak sedar, tanpa kita sedar. Mungkin jasmaninya sihat, tetapi rohnya sakit. Selalu sahaja ada masalah dalam konteks agama. Semayang pun malas, hal-hal agama selalunya dianggap tidak penting. Ini kerana apa? Kerana dia berlaku penyakit yang amat bahaya ni. Pandemik yang lebih bahaya daripada H1N1 ni dalam aspek ruhiyah. Kerana tidak dijaga, tak diberi makan, tak diberi sihat, tak dijaga kesihatan. Sebab itulah konteks belia ni saya lihat aspek itu yang kena dipertekankan. Tetapi kita kena kreatif lah, yang sesuai dengan keadaan kita sekarang. Kita kena kreatif. Tetapi mahu tidak mahu kepentingan aspek itu tidak boleh diketepikan. Dan selagi kita tidak bermula daripada pengukuhan dari segi aspek akliyah dan rohiyah ini di kalangan belia, saya ingat susah kita nak selesai persoalan yang berlaku dalam konteks generasi muda. Dan jauh lagi lah untuk kita sampai kepada apa yang telah dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dan Abdul Qadir Jalani, yang akhirnya dapat melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi saya ingat formula ilmu, pendidikan dan pembinaan insan yang sebenar itu mau tidak mau harus dimantapkan dan diketengahkan kembali dalam konteks pembinaan generasi muda kita pada hari ini. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Farid Shahran. Dan saya kira apa yang telah diutarakan oleh kedua ahli panel kita pada petang ini tidak perlu mendapat rumusan ataupun kesimpulan lain, kerana sudah begitu terang lagi bersuluh, dan tinggal lagi kita hendaklah mempraktikkan. Kalau boleh saya syorkan kepada ABIN sendiri dan juga gerakan-gerakan NGO kebeliaan yang lain dan juga gerakan-gerakan NGO yang tidak berasaskan kebeliaan pun menjadikan buku ini sebagai salah satu daripada rujukan dan juga blueprint kebangkitan kita, agar generasi Salahuddin kembali hidup, subuh dan kembalinya Al-Aqsa ke pangkuan Islam. Berkenaan dengan tindakan kita untuk menjadikan buku ini sebagai blueprint, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Tuan Haji Yusri selaku Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia. Silakan. Terima kasih Ustaz Zamri. Ya, kita maklum sebuah buku seumpama ini tidak akan benar-benar difahami dan berkesan dengan masyarakat kalau kita tidak bicarakan dan terus membicarakan, terus mempopularkan buah-buah pemikiran dalam buku ini. Jadi atas semangat itu kami di ABIN, di Angkatan Belia Islam, sempena dengan muktamar tahunan kami yang akan datang, iaitu yang akan berlangsung pada 31 bulan Julai dan juga kemuncaknya pada 1 bulan Ogos.